Encik, ni. Kambing tak apa, lembu. Hangau dengan api mana? Hangau dengan api. Tengah ambil kuping. Kau macam itu. Kambing ni dia bau sikit lah. Dah mula dah, dah mula. Dek, nampak kan sini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua lari ni. Syak, belakang je biar nampak luas. Tak apa, jauh pun tak apa. Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang takut. Pemalu. Okey. Nanti kita ambil daun. Saya tengok ada yang sangat rare. Alahai comelnya berkumpul-kumpul. Okey. Itulah. Okey, sabar. Okey. Beri saya laluan. Bergebu-gebu. Mem. Okey. Subhanallah. Bertenang. Tanda tangan sama-sama. Itulah. Ramanya peminat. Memang dia orang no. Ambillah banyak sikit. Kesianlah ke dia orang ni. Ambil banyak sikit. Kejap, sabar. Jangan berebut. Okey. Boleh tengok yang ni. Tengok dia punya ni. Okey. Ni yang warna coklat hitam tu memang cantik sangat dia punya bulu. Kambing tu nampak tak yang hitam coklat? Dek, sini dek, sini. Pegang. Ada terlekat dekat leher dia punya tag. Alamak. Nampak tak? Tali tersekat dengan telinga. Tolong encik, tolong. Encik tolong. Aduh, tolong. Dekat apa? Dah. Aduh sakitnya telinga dia. Kejap. Okey, sabar. InsyaAllah. Dah terlepas dah. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Sebenarnya ladang ni luas tapi dia malu dan dia takut dengan orang. Subhanallah. Okey, boleh Terang tak? Terang. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya bersiaran daripada ladang ternak ummah. Ladang ternak ummah yang kita mula proses pembelian tanah, pecah tanah, proses awal bermula bulan 12 dan sekarang bulan 6, dalam tempoh 6 bulan, sebenarnya kurang daripada 6 bulan, hasil daripada infak dan juga wakaf tuan-puan, maka telah selesai peringkat lebih kurang dalam 50%. Ladang ternak ummah ini, pembinaan kita boleh nampakkan kandang. Kita boleh nampak kandang sebelah sana dan kandang sebelah sini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita dah mula masuk kambing, biri-biri. Kemudian sebelah sana lembu memang dah lama masuk. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mungkin ada yang baru mengikuti
mengikuti perkembangan tentang ladang ternak umah, tapi yang lama dah ikuti. Pada bulan 11 2020 tahun yang lepas berlaku satu viral isu kartel daging import yang haram tapi diletakkan logo halal. Selepas itu, subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kami terus buat perbincangan drastik. Kita perlu bina ladang ternak ummah bagi umat Islam. Ia menjadi satu fardu ain bagi yang mampu, fardu kifayah bagi orang awam. Jadi kami pun bincang-bincang, terus buat keputusan. Pada bulan 11 dan bulan 12 kita mula cari tanah secara agresif dan bila kita dapat di Sungai Yu, Kuala Selangor. Saya sekarang berada di Sungai Yu, Kuala Selangor. Tanah ini seluas 4 ekar. Encik, 4 ekar kan? Tiba-tiba saya confuse. 4 ekar dan alhamdulillah ladang ternak kita boleh memuatkan dalam satu masa sehingga 2,000 ekor. 2,000 ekor lembu campur biri-biri, kambing dan sebagainya. Jadi, apakah maksud term ladang ternak umah? Pembinaan ladang ternak umah ini dari sudut bangunannya. Cik, tuan-puan kena faham. Bangunannya yang kita bina ladang, kandang ni. Dan selepas ini, kita nak mengumpul pula dana wakaf untuk pembinaan rumah sembelih. Rumah sembelih selepas ni, sebelah sana. Tapi kita tak mampu lagi sebab belum cukup bajet. Jadi, lembu-lembu ni memang kita beli. Lepas tu kita daripada kecil kita besarkan, kita bagi dia gemuk, bagi dia sihat, kambing-kambing ni dan sebagainya. Setelah itu akan masuk dalam ke pasaran melalui siapa-siapa yang nak beli. Siapa-siapa yang nak buat ibadah korban ke, ibadah akikah ke, ataupun mungkin pihak-pihak industri, mungkin ada pasar-pasar ke dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, binatang di sini hampir 80% diberi makanan alami. Seperti pokok, sebab kita ada pokok yang banyak. Lepas tu kita ada mesin juga makanan-makanan daripada hijau-hijau ni lah. Okey, jadi subhanallah, sebenarnya kami nak tunjukkan, tuan-puan sekalian, ladang ternak umah ini memang di bawah NGO Sahabat Amal Care. Sebab itu di bawah NGO kita, Sahabat Amal Care, bukan hanya ada projek ladang ternak umah, kita ada lagi projek perkampungan Hijrah City selepas ini yang lebih besar. Dan kita buat, kenapa? Hasil daripada jualan ni nanti, tuan-puan sekalian, keuntungannya masuk balik dalam tabung Yayasan Al-Hijrah ataupun NGO Sahabat Amal Care kita untuk kita gerakkan kerja dakwah, kerja amal. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, dah ladang yang wakaf adalah pembangunan. Lembu, kambing ni bukan wakaf, kita beli. Jadi bangunan ni lebih kurang semua tanah campur kita buat pembinaan semua ni belanja hampir 5 juta. 5 juta. Tanah dengan pembinaan, nanti ada pembinaan surau, rumah sembelih yang berteknologi tinggi. Jadi subhanallah, anda boleh tengok kambing ada, biri-biri ada yang segar. Okey, nanti saya nak ajak kita tengok lembu-lembu. Ini semua adalah yang kita target untuk ibadah korban yang akan dilaksanakan lebih kurang 1 bulan lagi. Ibadah korban yang kita niatkan semua ni adalah untuk agihan kepada asnaf fakir miskin seluruh Malaysia. Memang kita dah rancang dah, sebab kita tahu ibadah korban boleh buat 4 hari. Satu kita boleh buat sama 4 hari, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Dan kita akan settle sembelih di sini, kemudian dipotong 4, dilapas siap-siap dan akan diagihkan ke seluruh Malaysia asnaf fakir miskin yang telah berdaftar dengan kita melalui aktivis NGO Sahabat Amal Care di seluruh Malaysia. Manakala Sabah Sarawak, kita tak bolehlah nak pergi hantar, tapi Sabah Sarawak kita akan bagikan duit. Aktivis kita di Sabah Sarawak akan beli lembu ataupun kambing di sana. Jadi untuk Malaysia, siapa yang nak buat korban dan akikah, anda sangat dialukan mengambil dan membeli daripada ladang ternak umah ataupun terus buat ibadah korban dengan kami sendiri. Ini bukan ladang orang lain, memang di bawah kami, di bawah penyeliaan. Ui, bersuara dia menyampuk. Okey, yang mana seorang tu bercakap tu? Kejap, suara orang kan? Suara dia. Masya Allah. Okey, sekarang kan kita nak dengar sikit. Alhamdulillah kebetulan hari ni bila saya datang, ada pihak veterina. Sebab itu kita buat semua ni legal. Bukannya illegal, kita buat legal. Kita rujuk jabatan melibatkan untuk pembinaan ladang
rumah sembelihan, untuk pembinaan tempat peternakan macam ni, agensi yang terlibat lebih daripada 20 agensi. Dan antara agensi yang penting adalah pihak veterina, dan kebetulan tadi saya sampai, veterina pun sampai selepas saya. Jadi kita Okey. InsyaAllah kita akan dengar sikit perkongsian daripada pihak veterina sebelum kepada ketua pengembala kita, Ustaz Husin. Okey. Boleh ya kita tanya sikit? InsyaAllah. Kat luar. Okey. Me. Veterina apa takut kot kami. Lagu tu punya takut juga. Me. Dia kuasa viral bahaya juga. Betul. Faham. Lebih baik kita berhati-hati. Mungkin takut kambing tu stres kan? Jadi jom keluar, takut kambing tu stres. Okey. Jelah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa encik? Saya Hairudin daripada Veterina Kuala Selangor lah. Subhanallah. Jadi mungkin Encik Hairudin boleh bagi tahu sikit pandangan Encik Hairudin selaku wakil veterina, ada datang berapa orang Mekasir ya, tentang ladang ternak kita ni. Mungkin dari sudut apa sajalah bagi pandangan veterina. Subhanallah. Saya selaku wakil daripada veterina, kebetulan kita orang datang ke sini untuk rawat siasat lah berkaitan penyakit LSD, yang mana sebelum ni kita tahu LSD ni dah mula merebak lah di kawasan terutama di Selangor lah dan Malaysia amnya lah. Itulah sebentar ini kita datang sini untuk rawat siasat untuk memastikan ladang ni bebas daripada penyakit tersebut lah. Cuma kita nak maklum kat sini sebagai pegawai veterina, kita mohonlah kepada penternak-penternak jika nak bawa masuk lembu ke ladang masing-masing, pastikan status kesihatan ternakan tu dalam keadaan yang baik lah. Jangan kita masukkan lembu-lembu tu daripada sumber-sumber yang kita tak tahu status kesehatannya. Dan selebihnya kita seharusnya terutama umat Islam lah, kebajikan haiwan tu yang sepatutnya kita kena jaga. Dari segi makan, minum, pastikan dia tak stres lah. Terutama sekali dalam orang cakap untuk raya korban ni lah. Betul. Subhanallah, bila Encik Hairudin sebut perkataan jangan bagi stres, dan terutamanya orang Islam, kebajikan, ihsan kepada binatang itu. Lepas tu bila sebut tak stres, Encik, binatang pun boleh stres ya? Boleh. Dia pun lebih kurang macam manusia juga. Ada perasaan masing-masing juga lah. Masya Allah. So kita kena jaga, pastikan masa handling, masa naikkan, turun dan semasa berada dalam kandang lah. Kena jaga makan dan minumnya. Macam tu lah. Okey. Apa lagi penyebab-penyebab yang boleh menyebabkan kambing lembu stres? Kalau orang manusia ni banyaklah bergaduh laki bini, masalah hilang kerja, duit, macam-macam lah kan. Tapi kalau binatang, apa punca-punca stres dia? Kalau ikut banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan ternakan stres. Terutama masa kita loading naik itu pun kadang-kadang lebih jadi stres juga. Pasal kita kadang jenis memaksa, macam kita pukul atau sebagainya lah untuk dia naikkan. Kadang jenis lembu ni dia degil sikit lah untuk naik. Macam tu lah. Kita akan cuba sedaya upaya. Kalau misal kata dari segi duduk rapat-rapat impit-impit tu, dia boleh jadi stres juga ke? Itu pun salah satu je lah. Patut kita kena tahulah berapa kapasiti untuk ternakan tu untuk rasa selesa. Kebiasaannya kalau untuk kambing, untuk rasa selesa dalam satu tempat tu lebih kurang dalam 15 kaki persegi. 15 kaki persegi untuk kambing lah. Yelah, kalau lembu kalau lebih kurang 30. Kalau manusia pun duduk sempit-sempit ramai-ramai, stres juga. Jadi binatang pun sama, dia perlu selesa. Betul. Jadi faktor makanan tak cukup, minum tak cukup tu pun jadi stres juga. Ya, betul. Bab makan, bab minum pun kita boleh perhatikan kadang-kadang dari segi dia punya kelakuan dia. Sama ada dia bising atau gelisah, berbunyi-bunyi. Dia berbeza. Kambing dengan lembu dia beza sikit. Kalau kambing ni bila tak cukup makan dia akan sentiasa bising. Kita akan nampak lah dari jauh. Kalau kita datang dia nampak kita, dia akan bising lah. Itu menandakan dia kurang makan lah. Kat sini biar nampak belakang. Okey. Macam lembu tu kan, sebab kita tahu ni semua jantan. Lepas tu nampak macam dia gurau-gurau, memang biasa. Ada tak di kalangan binatang ni, dia macam ada yang lembut sikit, ada yang gangster sikit, buli-buli sama mereka, ada tak? Okey, setengah pun ada macam tu. Kalau jenis menanduk, maknanya dia nak itu kira macam garang sikit lah. Dia tak suka, dia nak monopoli kawasan tersebut. Salah satu. Kalau jenis memanjat ni kebanyakannya sama ada yang di
biang, kalau manusia miang. Macam tu lah. Kan? Lebih kurang kan tuan kan? Lebih kurang lah. Okey, jadi kami sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada pihak veterina sebab sudi turun tengok apa saja cadangan, teguran kepada kami. Kami sangat bersedia. Sebab kita memang nak buat yang terbaik. Inilah dan ternak Ummah, hasil pada wakaf infak orang ramai. Jadi kita pun memang nak buat supaya infak orang ni dimanfaatkan betul-betul. Jadi kita orang Islam, betul, kita kena jaga ihsan binatang. Sebab ada dosa pahala kita. Bukannya namanya binatang boleh main sepak, boleh apa semua. Tetap kita dicatat dosa dan pahala kita memperlakukan kepada binatang. Betul. Masya Allah, subhanallah. Mungkin ada penutup dari pihak veterina untuk orang yang sedang lihat. Apa sajalah. Sebelum tu saya nak tanya. Penyakit tadi tu berpotensi datang daripada mana? Tempatan ke daripada negara luar ke macam mana? Kalau ikut penyakit ni dah lama sebenarnya. Cuma baru-baru ni kita dilihatkan lah benda ni banyak merebak di sekitar Thailand. Okey. So untuk kita kawal benda ni, kita sekarang mengawal kenaikan kemasukan lembu-lembu daripada Thailand. Okey. So kita dah stop dululah untuk mengelakkan dia terus merebak di kawasan ni. Walaupun kita ada dengar jugalah setengah negeri penyakit ni dah merebak. Dah ada mula merebak lah. Tak silap saya yang saya nampak ada gambar yang berkudis-kudis, berkuping-kuping, bulat-bulat satu badan tu. Ya, betul. Itu Jadi salah satu tanda. Dia akan menyebabkan lembu tu akhirnya mati. Ya betul. Dia akan menyebabkannya mati lah. Lepas tu dia berjangkit dengan kawan-kawan dia. Betul. Dia merebak melalui vektor. Vektor ni macam Sentuhan. serangga lah. Serangga terutama macam nyamuk, lalat yang jenis isap darah. Itu antara penyebar dia. Ya Allah, sebab tu na'udzubillah min zalik. tadi kawasan-kawasan macam ni sepatutnya kita dah buat kawalan vektor lah untuk memastikan benda-benda tak ada. Okey, kena ada kawalan rektor sebab dia bawa daripada binatang darah. Dari serangga. Oh, lagi mudah. Isap darah. Lagi mudah. Salah contoh kalau kata antara seekor lembu tu kena, bila dia gigit dan nyamuk ataupun lalat pengisap darah, dia akan memindahkan ke lembu yang lain. Okey. Kalau kita nampak dia baru sikit-sikit je tanda, ada ataupun lembu ni ada vaksin dia supaya tak kena penyakit tu. Okey, sebenarnya vaksin ni di Malaysia belum ada lagi. Tapi di Thailand dah orang dah kuasakan lah. Cuma kalau kita nampak simptom-simptom seperti tersebut, kalau kita tak yakin sekalipun, mohon maklum kepada veterina terdekat lah. Oh, kalau veterina tahu ada ubat dia. Kita akan cuba kawal. Okey. Semampu kita lah. Setakat ni vaksin kita tak ada. So kita akan kawal penggunaan antibiotik atau sebagainya lah. Okey, subhanallah. Maksudnya vaksin ni kita tahu bukan hanya untuk manusia. Kita sekarang vaksin COVID-19. Jadi binatang pun ada vaksin dia juga sebab ada penyakit berjangkit di kalangan binatang. Jadi subhanallah, sebab kita bertanggungjawab supaya binatang yang disembelih, yang dijadikan akikah, dijadikan korban, binatang yang sehat. Ya, betul. Takut efek juga kepada manusia kan. Betul. Okey, mungkin daripada pihak veterina, mungkin ada Encik ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Sebagai penutup, mungkin ada nak sebut apa-apa? Okey, sebagai penutupnya saya mohon kepada semua pengusaha dan yang akan menjalankan ibadah korban agar mematuhilah cakap undang-undang lah, terutama dari segi pemindahan lembu, penyembelihan. Kalau boleh rujuk kepada pejabat veterina terdekat. Okey. Bagi kita untuk mengawal penyakit dan sebagainya lah. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih pada Tuan Haji. Tuan Haji panggil Tuan Haji semua. Tuan-tuan, semoga pihak veterina terus kuat menjalankan tugas, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala mara bahaya, musibah COVID-19 dan sebagainya. Sebab ini antara frontliner juga sebenarnya. Orang lain ada work from home, tapi veterina mana boleh. Macam mana pun kadang kena turun juga ke lapangan sebab tugasannya adalah di lapangan. Moga Allah limpahkan rezeki yang barakah, dilindungi sentiasa. Salam pada pegawai insya-Allah. Okey, alhamdulillah tuan-puan sekalian, sekarang kita nak tengok memang ikut saya. Ajak-ajak makan minum. Ni ada kes lagi. Ustaz Azmi, itu veterina nak baca. Okey, nanti kita akan bercakap dengan Ustaz. Subhanallah. Oh, slow. Okey. Puan sekalian, boleh mujur pakai baju warna merah. Sebenarnya tak ada kaitan kan? Okey, tuan puan sekarang nampak tak lembu ni? Dik, tunjukkan lembu tu, Dik. Secara jelas. Apa Ustaz? 1000 kilo? 1000 kilo dia. Okey. Kita nampakkan dari sini.
Okey, kita boleh nampak. Pergi je. Tak nampak Ustazah pun tak apa. Lembu ni namanya lembu Brahman. Berat dia lebih kurang 1000 kilo. 1000 kilo, 1 tan. Ini antara lembu yang terbesar yang baru sampai. Kenapa kena duduk kat luar? Sebab mana-mana binatang, lembu ke, kambing ke, kalau baru Lembu. kamu boleh je duduk. Cuba pergi dekat dengan dia. Dalam dia. Dua beli. Oh, dia jinak je. Kamu boleh pegang-pegang. Ni garang enggak ni? Tapi mungkin sebab kamu dah biasa, dia dah kenal, kan dia dah cam, jadi dia orang ni macam okey je. Okey, kalau macam ni mungkin lebih kurang dalam 800 kg Lebih kurang. Okey, yang ni kalau kita buat korban, satu bahagian lebih kurang dalam, kita nampakkan lembu Brahman yang tu Ustaz Hussein mungkin boleh ceritakan tentang perkembangan ladang. Okey. Lepas tu Ustaz Hussein cerita kalau lembu baru sampai patut buat apa bila lembu ni mungkin stres ke apa ke. Macam Ustaz Hussein cakap tadi tu lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baiklah insya-Allah. Jadi nak ringkaskan cerita, untuk persoalan Ustazah tadi, biasanya lembu ni bila sampai kita akan letakkan satu tempat dulu. Kita nak tengok macam mana bila sampai, kita tak tahu, kadang-kadang dia stres atas lori. Kadang-kadang ada yang tak lalu makan, kalah makan. Macam kita dah sebulan setengah lembu sampai di sini. Baru dalam tempoh 2 minggu sebelum ni kita dah start asingkan lembu. Yang mana lembu tak menang makan, di istilah macam tu lah, menang makan dengan kalah makan. Yang kalah makan kita asingkan satu tempat, yang agak-agak kuat mau makan. Okey. Macam kambing ni, sebelum kambing sampai kita dah isi makanan semua. Nak mengalu-alukan, bila gembirakan mereka. turun lori tu dia terus cari makan, itu kita rasa tak cukup makan tak apa, yang penting kita tengok maknanya semua dalam keadaan baik. Macam tetamu datang rumah lah. Betul. Tapi kalau dia sampai orang lain makan, dia seorang duduk dekat ujung-ujung, tu makna ada something lah tu. Ada something. Sebab lembu dengan kambing ni memang jenis perangai lahap. Bila tak lahap tu makna ada something. Ya, macam Ustaz Azmi jugalah. Tak ada. Dia tak makan, dia pelik. Betul. Mesti something wrong. Betul. Tak memfaham orang pun something. Contoh macam ni. Lembu ni kira tetamu kita lah. Ya, Jadi kita tengok macam mana dia punya emosi. Lembu ni hampir 1 tan. Dan dia, korban satu bahagian berapa? ini kita buka 3,500 untuk satu bahagian. Ni memang the best lah. The best. Ustaz, berbanding kita beli lembu seekor, lepas tu Dengan lembu yang kecil. lembu kecil seekor. Lepas tu lembu ni ambil satu bahagian, mana lebih banyak daging? Okey, nisbah daging, kalau kata kita ambil saiz lembu harga 4,500. Abang, kena guna ni. Tak, barulah suara saya pun dengar. Abang je tolong pegang. Okey. Oh, tak payah ni? Tak payah. Okey. Ni dua ni ke satu-satu? Tak, Ustaz je pegang. Okey. Ustaz cakap je. Lembu besar dengan lembu yang kecil. Lembu contoh kita ambil lembu harga 4,500. Ya. 4,500 ni tolak tulang, lepas lapah apa semua dalam daging lebih kurang 60 ke 70 kilo lah. Lebih-lebih kurang. Mungkin lebih sikit. Mungkin ngam-ngam lebih kurang macam tu lah. Seekor dia, katalah 4,500. Lebih kurang 60 kilo. Bandingkan dengan ni, kita seekor dia mungkin menyamai dengan 5 ekor lembu yang kita beli 4,500 ni. Dan mungkin lebih. Sebab ni kita katalah anggaran lah kita timbang hampir 1 tan. Mungkin daging yang kita dapat daripada dia mungkin lebih kurang 400 ke 500 kilo. Patutlah, faham. Jadi dari sudut manfaat, ni bagi orang yang berkemampuan lah, bukan wajib pada orang yang ni. Ya. Makna bagi orang yang berkemampuan. Dari sudut manfaat inilah. Ya. Cuma ada orang dia lain pula. Dia kata kami korban bukan nak daging sangat, kami nak nyawa. Daripada kita beli ni 25,000, baik beli lembu biasa 5 nyawa kita potong. Tapi dia atas masing-masing lah. Ada orang dia nak kejar nyawa. Aku bagi kampung tu 5 ekor. Sedangkan 5 ekor yang dia bagi tu kecil-kecil.
Berbanding dengan kita yang ada kemampuan ni, aku bagi dia seekor tapi boleh makan satu kampung. Masya Allah. Dari sudut manfaat daging, ini. Ya. Dari sudut nyawa, ialah dia masing-masing kan. Diorang cakap, aku nak nyawa. Ada setengah cakap, aku nak yang manfaat. Masya Allah. Jadi 5 ekor dia pun mungkin tak sama dengan kuantiti daging yang kita dapat daripada lembu ni. Masya Allah. Subhanallah, maksudnya tuan-puan sekalian faham kan, seekor lembu ni dia punya daging, kalau kumpul 5 ekor lembu memang besar 5 ekor lembu lah. Tapi bila telah dipotong dihasilkan daging saja, dia lebih banyak berbanding 4 ekor lembu ataupun ke 5 ekor lembu. Sebab itu bagi yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, tingkatkan nilai ibadah korban kita. Kalau dulu kita ambil bahagian yang paling rendah lembu 650. Mungkin kita ambil satu bahagian lembu yang nilainya 1200. Kita ada yang nilai 1200, ada besar sikit, ada nilai 2000 satu bahagian. Kalau yang ni nilainya 3500, tetapi daging tu walaupun satu bahagian umpama satu ekor. Hampir umpama walaupun dia ambil satu bahagian je, tapi bila timbang-timbang hampir satu ekor lembu. Jadi sebab apa bila kita nak kejar daging yang banyak, kalau sebelum untuk ibadah korban, ibadah akikah, dan kita masih lagi buka pendaftaran lembu di Malaysia, sembelihan di Malaysia, kami akan uruskan A to Z. Dan kami bukan ambil lembu yang kami tak tahu datang daripada mana. Lembu dan juga biri-biri kambing adalah daripada ladang ternak ummah kita sendiri di bawah NGO Sahabat Amal Care. Ini adalah hasil daripada infak wakaf tuan-puan sekalian. Pembinaan ni semuanya diuruskan oleh Ustaz Hussein ni lepas Jordan ni. Tapi minat sangat gembala lembu, gembala kambing. Sempat lembu-lembu yang ni agak-agak kasar sikit badan dia. Lepas tu jom kita tengok lagi. Kemudian ni lembu-lembu yang kategori agak sehat lah. Kiri kanan ni lembu-lembu yang agak sehat dan menang makan. Makna kita tengok pula dalam tempoh seminggu 2 minggu yang mana agak kurang makan, kita akan tarik lagi ke kandang hujung. Jom. Ambil atas. Keluasan kandang ni 85 kali 200 kaki. 800 kaki.